Syukran Grid, Hafizah Rofa petak pertama, Adib Rosli petak yang kedua, 3 Kari Ashraf Mahmud, 4 Syafiq Aiman, 5 Alif Daniel Azri, 6 Ahmad Syukran Aizat Muhammad Yusof. Di petak yang ke-7 Ahmad Syafiq Rosli, petak yang ke-8 Abdul Muhaimin Roslan, petak yang ke-9 Faris Hafiz Abdul Rahman, 10 Muhammad Firdaus Hamdan, 11 Syafiq Rasul, 12 Saiful Azari Muhammad. Di petak yang ke-13 Awal M. Al-Fikri Yusni, 14 Muhammad Haziq Muhammad Hamdan, 15 Muhammad Amirul Afiq Solihin, 16 Aiman Azman, 17 Amir Rosi Amidi, 18 Syahzul Naim Razali. Di petak yang ke-19 Aizil Hadri Hadi, 20 Muhammad Haris Farhad Baharin. 20 pelumba yang berada di Lita, dan ada peluang untuk mereka Formation Lab untuk melihat negara Lita. Kita lihat di sini dan agak kering sekarang ini, tapi tadi kita ada seorang pelumba yang awal-awal lagi sudah ada masalah dengan jentera. Itu adalah Haziq Hamdan, dah selesai 14 Haziq Hamdan yang mungkin tidak dapat meneruskan perlumbaan. Di sini mungkin pelumba akan dapat melihat kedudukan Lita dia. Ada asap. Ada seorang pelumba yang ada masalah. Mungkin asap keluarga begitu banyak. Itu adalah Syafiq Aiman. Saya rasa dia tak perasan yang motor dia tengah asap. Ya, dia diberitahu oleh rakan di sebelahnya yang motosikkalnya kelas yang banyak, dan dia berbahaya untuk Syafiq Aiman dan juga dan lain pelumba. Jadi dia perlu untuk keluar daripada Lita, dan sayang sekali belum memulakan perlumbaan lagi. Syafiq Aiman yang berada di kedudukan petak yang keempat dalam Syafiq Aiman yang berada di petak yang keempat, tempat ke-5 keseluruhan kalau tidak silap saya dia. Kembali pada kedudukan di untuk mereka memulakan perlumbaan. Baiklah, kita dah ada 2 pelumba yang nampaknya tidak dapat meneruskan perlumbaan di awal perlumbaan ini. Ini nombor 22 Syafiq Rasul yang pasti akan juga untuk berada di hadapan, memberikan tekanan kepada namun keseluruhan Syafiq Rosli. Mereka dilepaskan sekarang ini, dan permulaan yang baik yang ditunjukkan oleh Adib, terus muncul laju ke hadapan menuju ke selekor yang pertama bersebelahan dengan Hafizah Rofa. Dan kelompok yang besar menuju ke selekor yang pertama ini, mereka perlu berhati-hati kerana selekor pertama, ujian pertama mereka dalam keadaan litar yang basah. Itulah dia orang kena berhati-hati masuk selekor yang pertama sebab masih basah walaupun ada matahari keluar. So kita nampak semua tengah agak lembab sikit dekat dia orang punya entry point, tapi nampaknya semua selamat sampai ke selekor 2. Semuanya dapat melepasi 2 selekor ini, dan terlihat juga bahawa mereka tidak begitu agresif di 2 selekor yang pertama ini kerana masih lagi membaca keadaan Lita sekarang. Ada mungkin berubah sedikit, tapi kita lihat hujan telah pun berhenti, dan sekarang di hadapan Hafizah Rofa di awal perlumbaan. Kita akan lihat nanti sampai 3 pelumba terjatuh, 3 pelumba terjatuh di hadapan, dan kita akan pasti 2 pelumba Wawai Pang saya rasa, dan ini yang terjatuh seorang ini adalah Syukran Aizat nombor 50. Syukran Aizat yang terjatuh tapi dapat meneruskan kembali perlumbaan. 2 pelumba. Seorang pelumba di belakang terjatuh. Mungkin Lita yang agak licin, ada seorang pelumba yang terjatuh di belakang. Wah, di hadapan pula Hafizah Rofa yang terjatuh. Seorang lagi pelumba yang terjatuh nampaknya. Mungkin kerana Lita yang licin, jadi mereka mencuba di situ, tapi dia 3 pelumba. Ada ramai pelumba yang terjatuh. Ini seorang lagi pelumba yang keadaan dia mungkin Lita yang licin. Saya rasa ini bukan pasal hujan, ni adalah minyak dari motor yang tadi Syafiq Aiman. Syafiq Aiman tadi mungkin red flag, perlumbaan dihentikan seketika, dan kerana mungkin juga, tapi kita akan lihat pada keputusan nanti. Ada apa yang berlaku kita akan tunggu nantikan, kerana mungkin tadi dia lihat pada awal waktu formation lap tadi kan, pelumba 47 tu nampak asap keluar dan mungkin ada minyak yang keluar sedikit, jadi itu menyebabkan ramai pelumba yang terjatuh. Kita tidak dapat nak lihat siapa yang kerana ramai sangat yang terjatuh, tapi Hafizah Rofa di hadapan Adib Rosli, Kari Ashraf Mahmud, Alif Daniel, Syukran Aizat pun terjatuh tadi,
Syafiq Rosli, Faris Hafiz, semuanya telah pun berada di Lita kembali. Itu berita baik untuk mereka, dan sudah pasti mereka akan dapat meneruskan perlumbaan kerana kesemuanya kembali berada di Lita. Jika ada sedikit minyak dengan hujan, itu akan jadikan lebih licin untuk pelumba. Jadi red flag kerana kita baru di pusingan yang pertama. 8 pusingan yang akan dilalui oleh pelumba, dan mereka bergerak perlahan sekarang menuju ke dalam pit untuk menantikan arahan seterusnya. 18 di hadapan Adib Rosli, kerana tadi kita lihat Adib menunjuk ke kawasan mana yang berbahaya untuk mereka. Jadi mereka perlu hati-hati ketika melalui, dan sekarang ni masuk ke laluan pit lane untuk ke tempat masing-masing. Tapi ya, mereka akan keluar terlebih dahulu dan kembali pada kedudukan grid, saya rasa grid asal, kerana belum satu pusingan lagi pun perlumbaan. Dan selepas itu mereka akan lakukan satu formation lap sebelum mereka memulakan perlumbaan. Itu adalah biasaannya ada prosedur untuk perlumbaan ini dilangsungkan. Tapi juga bergantung, dan bergantung mereka dan Lita, seperti Daniel katakan, nanti ketika di grid mereka akan berikan feedback, berikan tindak balas kepada Meng Heng dan juga petugas marshal semua mengenai bagaimana keadaan Lita, dan untuk mereka meneruskan perlumbaan. Nampaknya diorang semua keluar, tapi condition track sekarang ni memang nampak lagi susah sebab dah jadi more 50-50 sekarang ni. Ya, tapi yang baiknya saya rasa tidak ada hujan lagi di luar sana, dan ini mungkin satu berita yang baik untuk pelumba, dan mereka juga sudah tahu di mana tempat yang ada tadi kesan tumpahan minyak, kerana telah pun ditanda, dan mereka akan berhati-hati sedikit di situ. Yang penting untuk mereka dapat meneruskan perlumbaan, kerana kutipan mata yang sangat-sangat penting pada perlumbaan ini, terutama bagi pelumba yang sedang merebut kejuaraan. Jadi 6 pusingan untuk perlumbaan yang kita akan saksikan ini. CP150 permulaan akan ditunda ke depan sedikit, akan bergantung kepada keputusan perlumbaan yang kita saksikan ini berapa lama. Perlumbaan ini akan mengambil masa dalam pada sebelum kita akan ke perlumbaan lain. Perlumbaan ini perlu dihabiskan terlebih dahulu. Tapi lihat macam okey Daniel, keadaan Lita, pelumba nampak macam dah bersedia untuk berlumba. Nampaknya semua tengah rasa okey lah dengan condition track sekarang ni, sebab dia boleh nampak clearly dekat mana ada tumpahan minyak sebab ada powder putih dah. Ya. So rasanya semua dah bersedia dah. Mereka sedang bersedia sekarang, akan dilepaskan sebentar lagi untuk satu formation lap. 6 pusingan untuk perlumbaan kali ini, dan semua petugas telah pun diarahkan keluar untuk dapat mereka memulakan perlumbaan. Kita boleh katakan memulakan perlumbaan kerana mereka tidak habis satu pusingan pun tadi untuk perlumbaan yang kita saksikan, dan sekarang mereka kembali untuk memulakan perlumbaan. Berikan kelebihan kepada pelumba yang lain, kerana sekarang ini bergantung pula juga pada kerja perbaikan yang mereka lakukan tadi, Daniel, sama ada mereka dapat untuk membaiki dengan sepenuhnya tidak masalah motosikal. Betul, sebab tadi pun masa track tengah basah, kadang-kadang susah kita nak tahu betul-betul dekat mana ada tumpahan minyak. So kita harap marshal-marshal kita semua dah dapat jumpa tempat yang paling ramai akan lalu. Ya. So maknanya racing line, laluan mana yang akan lalui oleh pelumba, dan bendera merah kuning yang dikibarkan tunjukkan agak licin, jadi mereka perlu hati-hati di kawasan tersebut. Dan kita akan nantikan mereka sampai pada kedudukan grid untuk memulakan perlumbaan. Dari situ kita akan lihat pusingan pertama yang menentukan hala tuju bagi perlumbaan ini dapat diteruskan ataupun tidak. Ini berdasarkan kerana seperti yang dikatakan oleh Daniel tadi, mungkin suka untuk mereka mencari kawasan yang betul-betul yang teruk dengan tumpahan minyak ni. Tapi setakat ni kita lihat tadi di awal perlumbaan semuanya berjalan lancar selepas lekor yang keempat Daniel kelima, dan pelumba mulai jatuh ketika itu. Betul, dia nampak tadi ada satu je pelumba yang terdapat complete dekat sekor kelima sebab dia terus slow side.
dan kebanyakan dekat circle keempat dengan 6. Dari tempat ini yang kita lihat ada pelumba tadi yang terjatuh di sini, kemudian seterusnya sebelum selekor hijau ya, selekor 6 di sebelah belakang sana mereka lihat ramai pelumba yang terjatuh tadi. Okey, mereka akan kembali semula pada kedudukan grid permulaan perlumbaan untuk meneruskan perlumbaan CP125 ini. 6 pusingan yang ditetapkan untuk kesemua pelumba. Ini adalah perlumbaan sprint bagi mereka dan strategi yang akan digunakan seperti biasa, mereka akan cuba untuk berada di kelompok hadapan sebelum kedua pusingan terakhir, dan tidak mustahil untuk pelumba yang berada di belakang cuba untuk melakukan kejutan di depan. Dan di awal perlumbaan yang penting adalah untuk mereka mengekalkan momentum, mengekalkan tekanan kepada pelumba barisan hadapan. 22 yang kita lihat adalah Syafiq Rasul berpuluh dari petak yang ke-11. Mereka dilepaskan sekali lagi Hafizah Rofa, Adib Rosli yang kita lihat dua pelumba di hadapan. Masukkan Aizat juga kesemuanya mereka kembali berlumba menuju ke selekor yang pertama sekarang ini. Kita akan lihat di mana 22 Syafiq Rasul akan cuba untuk berada di hadapan menuju ke selekor yang pertama. So kita boleh nampak sekarang ni rider semua nak cuba ambil whole shot masuk turn 1, tapi nampaknya semua still tengah berhati-hati sebab nampaknya condition track mungkin masih basah. Mereka mungkin akan menggunakan satu pusingan pertama ini untuk melihat bagaimana keadaan Lita mereka akan cuba untuk melakukan kelajuan dan mencari racing line yang baru untuk mereka gunakan, kerana litar Sepang dan litar yang lebar untuk perubahan motosikal sebegini, dan ada banyak racing line yang mereka boleh, laluan perubahan yang mereka boleh gunakan. Dan di hadapan sekarang Hafizah Rofa bersama dengan Adib yang masuk terlebih dahulu. Di sini mereka agak berhati-hati sedikit. Terjatuh. Itu pelumba di hadapan Hafizah Rofa. Lagi pelumba yang terjatuh di belakang. Ada dua pelumba yang terjatuh. Hafizah Rofa yang terjatuh, saya rasa nombor 24 ya, Hafizah Rofa yang terjatuh, dan seorang pelumba pasukan ELF yang jatuh tadi. Tapi sekarang yang seterusnya lain dapat meneruskan perlumbaan dengan Adib Rosli yang berada di hadapan. Mereka agak berhati-hati sedikit, tidak begitu laju di kawasan tersebut, dan di sini mereka boleh memencutkan laluan lurus ke selekor pertama, 2 dan 3 dalam kawasan yang kering untuk perlumbaan. Tadi kita lihat dekat selekor 4 juga yang Hafizah Rofa jatuh. So kita tak pasti lagi kalau itu sebab track condition masih basah ataupun ada sedikit minyak, tapi kita akan nampak dalam lap yang akan datang. Okey, yang pastinya di hadapan kita lihat Syafiq Rosli telah pun berada di hadapan, diikuti dengan Aiman Azman. Aiman sampai di hadapan sekarang ini. Aiman Azman bermula dari petak yang ke-16 dan sekarang Aiman berada di belakang Syafiq Rosli yang mendahului perlumbaan. Aiman Azman melakukan masa terpantas start 1 minit 32 pelan 9.31 saat pada pusingan yang pertama. 5 pusingan lagi untuk tamatkan termasuk pusingan ini, dan sekarang Syafiq Rosli berada di hadapan, diikuti dengan kembali Adib di tempat yang kedua. Adib lah berpengalaman, dia tahu bagaimana tak menggunakan kawasan Dita ini, menggunakan motosikalnya. Syafiq Rasul di tempat yang kelima, dan pada kedudukan sekarang Syafiq Rosli ada kedudukan baik untuk gelaran juara CP125, kelebihan 19 mata antara Syafiq Rosli dan Syafiq Rasul, dan sekarang Syafiq Rosli yang mendahului perlumbaan ini. Syafiq Rosli sekarang ni tengah buat taktik race yang saya memang tak sangka, sebab dia tengah lead race sekarang ni. Tapi kita pun boleh lihat Syafiq Rasul tengah push belakang Ahmad Syugan Aizat ni. So saya rasa Syafiq Rasul ni nak cuba menang untuk kasih dia harapan untuk masuk dalam championship. Dia perlu menang dalam perlumbaan ini, dan mudahnya dia perlu berada di hadapan Syafiq Rosli untuk memaksa perlumbaan ini dibawa ke perlumbaan yang ke-8 untuk kejuaraan. Adik mengatakan sesuatu kepada Syafiq Rosli, tidak pasti apa yang cuba disampaikan, mesej yang cuba disampaikan oleh Adib tadi. Tapi yang pasti kita lihat, ada pelumba yang masuk. Ini adalah Alif Daniel Asri nombor 32 yang ada masalah dengan motosikal. Ini pelumba maju motor untuk ini Alif Daniel Muhammad Asri nombor 32. Syafiq Rosli masih berada di hadapan. Syafiq Rosli diikuti dengan Adib
Adib Rosli, dan di belakang Adib adalah nombor 22 Syafiq Rasul. Ini adalah perebutan kejuaraan dengan Aiman Azman berada di belakang Syafiq Rasul sekarang ini. 5 pelumba nampaknya Daniel mulai untuk menjadikan satu kelompok di hadapan. Betul, sekarang ni Amir Rosi Amidi. ni dekat turn selekor 4 juga. Dia terjatuh. Ini adalah turn 1. So saya rasa itu Muhaimin. Adakah itu Muhammad Muhammad ataupun Syafiq Rasul? Kita tak pasti tidak lihat nombor motosikal, tapi di depan masih lagi lepas pelumba ini. Syafiq Rosli, Adib Rosli. Kemudian diikuti dengan Syafiq Rasul dan Aiman Azman dalam kelompok hadapan ini dengan Ahmad Syukran Aizat. 5 pelumba di hadapan. Sudah ada gap, sudah ada beza antara kelompok pertama dan belakang. Dalam kondisi macam ni memang biasa kita akan nampak ada rider yang kuat confident dalam condition yang tak berapa pasti, dan juga rider yang boleh faham situation macam ni. Semakin mendebarkan kerana sekarang ini kedudukan berlaku berubah kerana Syafiq, seorang lagi Syafiq di hadapan, kerana 2 Syafiq merebut kejuaraan ini, Syafiq Rasul dan Syafiq Rosli. Syafiq Rasul di hadapan, Syafiq Rosli tempat yang kedua, tapi 3 pusingan lagi akan tamatkan. Masih ada peluang. Jangan ketepikan Adib Rosli, jangan ketepikan Aiman Azman dan juga Syukran, kerana mereka mampu. Terjatuh. Itu adalah Syafiq Rosli. Syafiq Rosli yang menjadi pendahulu keseluruhan, sekarang terjatuh, dan diberi kelebihan kepada Syafiq Rasul, kerana Syafiq Rasul berada dalam kelompok hadapan untuk dia cuba memenangi perlombaan ini. Perbezaan 19 mata sebelum ini, jika tiada mata untuk Syafiq Rosli, satu kehilangan yang sangat besar. Bagi saya dah nampak tu boleh terjadi sebab Syafiq Rosli, walaupun dia tahu selekor keempat tu masih licin, dia still cuba duduk di depan. And sekarang ni dia kena harap ada ramai lagi rider yang tak habiskan race ni untuk dia join balik race dengan habiskan point. Drama semakin menjadi pada pusingan yang ke-7 ini, bawah pusingan ke-8, kerana pendahulu keseluruhan dan Syafiq Rosli telah pun terkeluar. Sekarang Syafiq Rosli akan menghadapkan Adib Rosli, Aiman Azman, Syukran Aizat untuk mereka cuba menutup ruang Syafiq Rasul daripada berada di hadapan. Ada dua pusingan lagi akan tamatkan untuk perlombaan ini. 2 pusingan, 2 laps, 2 pusingan lagi, kerana saya tengah melihat baik ini adalah perlombaan yang tadi pendekkan sedikit, dan Aiman Azman memberikan tekanan kepada Adib, dan Syafiq Rasul belum beri tekanan sekarang ini, kerana dia adalah pelumba yang perlu menang dalam perlombaan ini. Betul, kita lihat sekarang dia masuk selekor keempat, tapi kita nampak tadi Syafiq Rosli dia keluar kat tempat, so nampaknya dia takkan join balik race ni. So dia memang akan habiskan race ni dengan 0 points. Itu adalah kelebihan kepada Syafiq Rasul jika dia berjaya untuk menamakan perlombaan dengan tiban mata. Tidak mahu cakap lebih kerana ini sesuatu yang belum nampak, belum tentu lagi. Dan Syafiq Rasul, Aiman Azman, Adib Rosli dan Ahmad Syukran Aizat, 4 pelumba ini yang sedang berebut untuk 3 kedudukan di atas podium atau P1, P2 dan P3. Aiman memberikan tekanan kepada Syafiq Rasul sekarang ini. Syafiq Rasul perlukan kemenangan ini untuk mendapatkan kelebihan dengan ketiadaan Syafiq Rosli dalam perlumbaan. Jadi 4 pelumba telah bersaing untuk tempat yang pertama. So kita boleh lihat dia orang sekarang dekat selekor yang pertama, Ahmad Syukran Aizat nampak macam makin agresif, tapi Syafiq Rasul still tengah mencuba untuk menang race ini. Kerana Syafiq Rasul perlukan sefleksibel mana yang mungkin, yang boleh untuk dia raih dan untuk mendapatkan kelebihan, kerana secara matematik kita akan lihat nanti mana kedudukan. Dan Syafiq Rosli juga mengharapkan 3 lagi pelumba dalam kumpulan ini akan menghampakan Syafiq Rasul untuk dia tempat yang keempat. Itu memberikan kelebihan pada mata. Syukran kata dia mahu menang tadi buat kali pertama musim ini. Dia tempat yang pertama sekarang. Aiman masuk dari bahagian dalam. Beberapa selekor lagi. Ini adalah sangat penting di 2 selekor yang terakhir ini untuk berada di hadapan dan memecut laju, membuka throttle ketika keluar di selekor terakhir menuju ke gasan penaman sekarang ini. Aiman Azman di hadapan. Aiman berjaya untuk meminta Syafiq
Cantik sekali Syafiq Rasul masuk untuk dia berada di hadapan. Mereka akan lagi 2 striker untuk namakan perlombaan ini. Dengan Syafiq di hadapan dengan Aiman Azman tempat yang kedua. Aiman akan cuba untuk mengejar. Keluar dari striker yang terakhir. Aiman dan Syafiq sekarang ni keluar dengan Adib Rosli. Adib akan masuk ke tengah. Adib cuba dia bagian dalam. Adib di hadapan sekali. Adib di depan. Adib Rosli yang berada di hadapan. Adib Rosli berjaya menang dalam perlombaan ini dengan Syafiq Rasul tempat yang kedua, tapi 20 mata yang cukup berharga untuk Syafiq Rasul. Aiman Azman di tempat yang ketiga. Cukup puas hati untuk Adib Rosli berjaya menangi perlombaan ini di saat-saat akhir menewaskan Syafiq Rasul. Lap yang terakhir tu memang saya tak boleh percaya apa yang jadi sebab Syafiq Rasul ambil line yang sangat berisiko, tapi dia berjaya dalam ambil line dekat dalam dan juga habis nombor 2 dalam race ni. Memang risiko tinggi kerana dalam dan sudah pasti pada itu Syafiq Rasul akan cuba tutup. Tapi Adib Rosli adalah pelumba yang sangat pengalaman dan dia tahu bagaimana untuk menggunakan keadaan ini dan dia berjaya untuk menang. Dia gelagat Adib yang sangat gembira kerana saya sudah melihatkan rekod Adib di mana Adib ini adalah podium pertama saya percaya. Podium yang kedua kerana dia pernah tempat yang kedua di Kuala Terengganu Adib Rosli dan tempat yang kedua juga di Sepang pada hari Ahad, dan ini adalah kemenangan pertama untuk Adib bagi musim ini di pusingan yang ke-7. Ini dia keputusan perlombaan. Adib Rosli tempat yang pertama, Syafiq Rasul tempat yang kedua, Aiman Azman di tempat yang ketiga, Ahmad Syukran Aizat di tempat yang keempat, Faris Hafiz tempat yang kelima, 6 Saiful Azhari Muhammad, 7 Firdaus Hamdan, 8 Awal M. Al-Fikri Yusni, 9 Muhammad Amirul Afiq As-Solihin, 10 Aizul Hadri Hadi, 11 Muhammad Haris Farhan Bahrin, 12 Muhammad Khairi Ashraf Mahmud, 13 Muhammad Haziq Muhammad Hamdan, 14 Muhaimin Roslan, 15 Syazul Naim Razali, 16 Alif Daniel Asri, dan DNF untuk Syafiq Rosli, Amir Rosi, Hafizah Rofa, Syafiq Aiman. Tempat yang ketiga, Aiman Azman. Podium pertamanya Syafiq Rasul, maafkan saya. Syafiq Rasul di tempat yang kedua dan Adib Rosli berada di tempat yang pertama. Kemenangan pertama bagi Adib. Dan Sifu Wawaipang 5 hadiah untuk pasukannya Nippon Yamaha Wawaipang Racing Team. Okey Daniel, kita akan lihat kedudukan terkini sebelum kita perubahan air esok. Di mana kedudukan bagi ketiga-tiga pelumba hadapan. Perhatikan di mana kedudukan. Itu dia. Syafiq Rasul 107 untuk pasukan One SOX. Syafiq Rosli 106 kerana gagal mengutip mata. Adib Rosli 104. 1, 2 dan 3 ni Daniel besok akan menentukan kejuaraan. Betul, dia yang top 3 sekarang ni diorang hanya perlu menang race yang esok untuk dapatkan championship, tapi diorang perlu juga menang. Ya, dan Hafizah Rofa tempat yang keempat 73 mata, Faris Hafiz di tempat yang kelima 72 mata, Syafiq Aiman tempat ke-6 63 mata, Alif Daniel tempat yang ke-7 dengan 49 mata bersama dengan Ahmad Syukran Aizat. Dan kedudukan lain juga berubah dengan Khairi Ashraf Mahmud tempat ke-9 43 mata, 10 Saiful Azhari Muhammad 43 diikuti Faiz Zekri Sabri. Aiman Azman naik tempat ke-12 dengan 34 mata, Amirul Afiq 31 mata, Haziq Hamdan 29 mata, Syazul Naim Razali 28 mata, Firdaus Hamdan 23 mata. Jadi esok kita akan saksikan pertarungan merebut kejuaraan CP125, 3 pelumba dalam kedudukan mata yang sangat rapat antara mereka, 3 pelumba dari 3 pasukan berbeza.